اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله العظيم. Dan pada suatu hari Raja Mesir berkata, sesungguhnya aku mimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Dan aku melihat 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Wahai ketua-ketua kaum yang hadir, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku ini. Kalau kamu orang-orang yang pandai mentadbirkan mimpi. Mereka menjawab, yang demikian itu ialah mimpi-mimpi yang bercampur aduk.
Dan kami bukanlah orang-orang yang mengetahui mimpi-mimpi yang sedemikian itu. Dan pada saat itu, berkatalah orang yang terselamat di antara mereka yang berdua itu, dan yang baru teringat akan pesanan Yusuf sesudah berlalu suatu masa yang lanjut. Aku akan memberitahu kepada kamu takbirnya. Oleh itu hantarkan daku pergi kepada orang yang mengetahui takbirnya. Setelah ia berjumpa dengan Yusuf, berkatalah ia, Yusuf, wahai orang yang benar pada segala-galanya, takbirkanlah kepada kami. Seorang bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus dan 7 tangkai biji-bijian yang hijau serta 7 tangkai lagi yang kering. Takbirkanlah supaya aku kembali kepada orang-orang yang mengutuskanku itu. Semoga mereka dapat mengetahui takbirnya. Yusuf menjawab, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Kemudian apa yang kamu ketam, yang kamu tuai, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya, kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikannya untuk makan. Kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun yang bersangatan kemaraunya, yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur, zaitun dan sebagainya. Dan apabila mendengar takbir itu, berkatalah Raja Mesir, bawakanlah ia kepadaku. Maka tak kala utusan raja datang kepada Yusuf menjemputnya menghadap raja. Yusuf berkata kepadanya, kembalilah kepada tuanmu, kemudian bertanyalah kepadanya, apa halnya perempuan-perempuan yang melukakan tangan mereka? Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui akan tipu daya mereka. Setelah perempuan-perempuan itu dipanggil, raja bertanya kepada mereka, apa hal kamu semasa kamu memujuk Yusuf mengenai dirinya? Mereka menjawab, jauhnya Allah dari segala cacat celah. Kami tidak mengetahui sesuatu kejahatan terhadap Yusuf. Isteri Al-Aziz pun berkata, sekarang ternyatalah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Akulah yang memujuk Yusuf, berkehendakkan dirinya, tetapi ia telah menolak. Dan sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang benar. Pengakuan yang demikian supaya ia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir bersama di sini, dan bahawa Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. Masih lagi kita berada dalam kisah Nabi Allah Yusuf AS dalam surah Yusuf, surah yang ke-12, pada akhir juzuk yang ke-12. Kerana selepas ini kita akan mula memasuki juzuk yang ke-13. Namun masih lagi menceritakan kisah Nabi Allah Yusuf AS. Sesudah Allah Ta'ala menjelaskan dan menerangkan waktu dan tempoh Nabi Allah Yusuf berada dalam penjara, dan bagaimana kisah 2 banduan yang beriman yang telah dilepaskan oleh Nabi Allah Yusuf daripada penjara syirik sebelum mereka bebas daripada penjara zahir atau penjara dunia, yang kedua-duanya ini telah dimuliakan oleh Allah dengan mimpi. Yang dengan mimpi tadilah penyebab mereka beriman kerana mereka mendekati Nabi Allah Yusuf. Kita pernah berkata bahawa mimpi orang kafir tidak boleh ditakbir. Mimpi yang benar daripada orang yang beriman, itu kaedah umum. Namun ada kalanya mimpi orang kafir boleh ditakbir kalau mimpi itu untuk memberikan kemuliaan kepada orang beriman, atau mimpi itu untuk menjadi punca didapat hidayah. Sebagaimana mimpi 2 orang banduan dalam keadaan dia kafir, untuk dia bertemu dengan Yusuf AS bagi memuliakan Yusuf sebagai pentadbir mimpi, dan sekaligus penyebab kepada dia beriman kepada Allah. Dan demikian juga kisah raja yang bermimpi. Bukanlah orang kafir mimpi itu benar,
Tapi kadang-kala datang mimpi itu bagi memuliakan mu'abbir, yakni memuliakan pentadbir mimpi. Kerana dengan sebab mimpi tadi, maka raja tadi mula membebaskan Nabi Yusuf. Jadi kaedah umum kekal, orang kafir mimpi mereka tidak boleh ditambil atau tidak benar. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut hanya mimpi orang beriman yang benar. Ru'ya mu'min sadiqah. Mimpi orang beriman benar. Mafhum mukhalafahnya mimpi orang kafir tidak benar. Ia mainan tidur. Kerana mereka telah dikuasai oleh syaitan. Istahwaza alaihimus syaitan fa ansahum zikrallah. Mereka dikuasai oleh syaitan dan mereka tidak pernah ingat Allah. Di samping kerana kesibukan mereka hanya fikir dunia, maka mimpi itu hanya bersifat adghas ahlam, mainan tidur atau disebut hulum. Namun kadang-kala ada orang-orang bukan Islam mimpi dia benar. Dengan tujuan pertama untuk memuliakan yang mentadbir mimpi itu. Yang kedua untuk menjadikan sebab dia beriman. Sebab itu kita dengar ada sebahagian orang kafir dengan mimpi dia memeluk Islam. Dengan mimpi tadi. Maka ini bagaimana fungsi mimpi itu dalam kehidupan orang kafir. Adapun dalam kehidupan orang beriman, maka mimpi orang beriman itu benar. Namun kita dah sebut beberapa syarat. Bukan nilai benar tak benar mimpi, kekuatannya berdasarkan bagaimana sifat benar kita. Kalau kita orang ikhlas, orang soleh, orang benar, orang yang buat amalan soleh, maka mimpi kita lagi kuat. Kalau orang tu tak berapa, kurang sikit, bukan suka cakap tipu, maka mimpinya bukan kita kata tak benar, nilai benar tu agak longgar ataupun agak sedikit. Sebab itu nak dapat mimpi yang benar bila kita benar dengan Allah. Maka datanglah mimpi yang benar. Dan sebagaimana juga kita menyebut mimpi ini adalah salah satu daripada cabang kepada kemuliaan orang beriman yang ianya diambil daripada cabang-cabang mukjizat. Mimpi-mimpi yang benar daripada cabang-cabang mukjizat. Dalam cabang-cabang kenabian. Kenapa ia pemberitahuan ghaib daripada Allah Ta'ala. Dalam keadaan bukan kita baca buku, tapi Allah nak beritahu melalui jalan mimpi. Bukan melalui orang itu, orang ni. Maka ini bagaimana mimpi itu berfungsi. Maka sesudah diceritakan mimpi dua banduan yang berkesudahan takbir itu berlaku, dan Yusuf AS berkata kepada orang yang bakal selamat supaya sebut namanya di sisi rajanya, namun dia melupakanya satu tempoh yang panjang. Ada riwayat menyebut dia melupainya selama tempoh 5 tahun. Lama nyanyuk dia, 5 tahun. Namun Nabi Allah Yusuf AS tidak mencelanya. Kembali datang kembali pada Yusuf. Baik, kita lihat episod seterusnya dalam mimpi. Kerana surah ini bermula daripada mimpi yang diceritakan Yusuf kepada Yaqub AS. Diikuti dengan mimpi dua banduan dan diikuti mimpi raja ini. Kalau kita amati dalam surah Yusuf ini, ada 3 keadaan mimpinya yang diceritakan kepada Yaqub. Banduan yang cerita kepada Yusuf dan raja yang menceritakan mimpi melalui perantaraan yang akhirnya sampai pada Yusuf. Dan Yusuf mentadbirnya melalui perantaraan, dan perantaraan itu memberitahu raja sehingga raja itu nak bertemu secara langsung face to face dengan Yusuf AS yang bermula siri-siri kemuliaan Nabi Allah Yusuf. Kata Allah, wa qala al-malik, dan berkata raja. Baik, kita tahu peristiwa ini berlaku di Mesir. Kenapa tidak disebut Firaun? Kerana kalau kita baca sejarah, dan ini diketahui oleh pakar-pakar sejarah. Kalau selama ini pakar-pakar sejarah menganggap bahawa Mesir memang totally diperintah oleh Firaun. Tetapi bila mereka buat kajian, dan ternyata Al-Quran telah mendahului kajian ini. Bila Al-Quran menyebut waqala al-malik, tidak menyebut waqala Firaun. Kerana dalam dinasti atau dalam tempoh pemerintahan Mesir, Firaun pernah digulingkan. Dan diperintahkan apa yang disebut sebagai golongan yang disebut ar-ru'ah, daripada pemimpin, daripada Hokses. Hokses satu fatrah kepimpinan yang ia berlaku semenjak zaman Nabi Yusuf AS. Dan antara pemimpin atau raja yang memerintah waktu itu, ketika mana Yusuf dipenjarakan, bernama Rayyan bin Al-Walid. Bukannya Firaun yang ada hari ini ataupun dinasti Musa, maka Allah menyebut Firaun. Di sini para ahli sejarawan
sesudah mereka mengkaji dan mereka melihat bagaimana kenapa Quran tak sebut Fir'aun. Walaupun sebelum ini ada jawapan daripada sebahagian mufassirin menyatakan Fir'aun yang Musa kafir, manakala Fir'aun zaman Yusuf ini Islam. Kan itu tidak disebut Fir'aun. Atau setengah mengatakan Fir'aun itu kerana lambang kezaliman, kekerasan, kejahatan. Tapi raja pada zaman Nabi Allah Yusuf tidak memiliki autokrasi kerana dia membagi-bagikan tugasnya. Yang terbukti Al-Aziz, suami Zulaikha juga punya kuasa. Tidak sebagaimana Fir'aun berkuasa mutlak. Adanya berlaku pembahagian kuasa, jadi dia tidak bersifat autokrasi. Namun pengajian terus dibuat tentang Fir'aun. Terutamanya tabik Al-Quran. Quran bila menyebut fasa pemerintah Mesir dengan perkataan wazir, aziz, dengan perkataan al-malik, yang jarang diguna dalam kerajaan Mesir. Akhirnya mereka dapati satu tempoh yang dipimpin oleh kelompok Raja Hyksos yang merupakan fatrah yang bukan dipimpin oleh Fir'aun atau Farainah. Ini satu penemuan sejarah. Namun kita, benda tu taklah penting. Itu cuma kajian. Tetapi bagaimana kita nak beritahu raja tadi, satu malam telah digegarkan dengan mimpi. Menurut riwayat bahawa raja ni bermimpi 2 kali. Setiap kali dia mimpi dia terkejut. Kemudian dia tidur, dia bermimpi, dia terkejut. Sebagaimana kita sebut semalam, antara tanda mimpi itu benar, waktu kita mimpi, kita akan terkejut. Kerana kita melihat sesuatu yang sama ada menakutkan, sama ada teruja dan sebagainya. Dia akan terkejut seketika. Benarnya tadi. Untuk beritahu ini bukan mimpi kosong. Kalau mimpi kosong ni kita tidur senyap, bangun pukul 8. Itu jadi ingat tak ingat. Kalau mimpi yang benar, tentu akan terkejut seketika. Maka gambaran terpahat jelas di akal kita. Demikian berlaku pada raja. Raja kata, waqala al-malik. Kata raja, dia berkata ketika sidang, dia bersama dengan para menterinya. Ini sesungguhnya aku. Ara melihat sab'a bakaratin. 7 ekor lembu. 7. Bakarat lembu. Simanin yang gemuk. Lembu-lembu ni gemuk. Ya'kuluhunna, tiba-tiba lembu ini dimakan oleh sab'un ijaf, 7 lembu kurus. Perkataan ijaf, kalau terjemahannya ialah kurus kering. Macam cicak kubing. Kering. Dia makan lembu gemuk. Raja ni nampak lembu ni keluar daripada laut. Atau keluar daripada sungai Nil. Keluar. Bila dia keluar, belakang tu ada lembu kurus ekor, kemudian lembu tu makan. Contoh kita kalau mimpi lembu makan lembu, itu menakutkan. Kalau kita mimpi kita makan lembu, tak takut sangat. Lembu tu kurus, dia makan. Dia mamah. Nampak ganas lembu tu. Dia memakannya. Kemudian, kata raja ini, dia tidur balik. Kemudian dia mimpi lagi dan dia terkejut balik. Dia mimpi sab'an sumbulatin khudrin, melihat 7 sumbulat tangkai. Perkataan sumbulat tangkai yang ada benih-benih, yang digandumnya. Atau kita sebut macam padi, tangkai tu ada benih-benih. Khudrin yang menghijau, wa ukhara dan lain lagi, ya bisa. Ni 7 tangkai yang subur, tiba-tiba datang 7 tangkai kering, makan juga yang ni. Ni kerjanya mimpi makan. Lembu ni makan lembu ni. Tangkai yang kering memakan tangkai yang subur. Mimpi ni memang menakutkan. Kerana kebiasaan raja, tuan-tuan. Raja-raja dia tak takut apa-apa sebab semua ada bodyguard. Tapi dia akan takut dengan mimpi. Sejarah menunjukkan bahawa raja-raja dia tak ditakutkan dengan apa-apa. Sebab keliling dia semua bodyguard. Semua orang kawal, semua orang jaga. Tetapi namanya manusia. Dan manusia ni akan ada sifat takut. Maka Allah hantar ketakutan itu melalui mimpi. Maka datang mimpi-mimpi kepada raja. Sebagaimana Fir'aun bermimpi, Namrud bermimpi. Demikian juga kisah raja ini. Dia bermimpi. Ya ayyuhal malak, wahai pada pemimpinku. Perkataan malak, yang ni semua ni, ketua-ketua kabinet semua. Aftuni, berikan fatwa padaku. Ternyata raja ini bersungguh-sungguh melihat mimpi ini. Sehingga dia kata, aftuni, beri fatwa. Tolong beritahu apa sebenarnya. Artinya mimpi itu benar-benar mengganggunya. Kalau mimpi tadi tidak mengganggunya, dia pun tak peduli sangat. Ada orang tahu takbir? Dia cuma tanya, man ya'bur atau man yu'abbir ru'ya ya? Siapa boleh takbir mimpi aku?
Mungkin secara santai macam tu. Tapi dia kata aftuni, tolong beri fatwa. Dia tuan-tuan umpama seorang, bila dia tak tahu sesuatu, dia datang jumpa ustaz, tu tolong beri fatwa ustaz. Sebab saya nak tahu ni boleh tak boleh ni, hukum macam mana. Berarti orang ni dalam keadaan terdesak. Maka kata raja ini, aftuni fi ru'yaya, tolong beri fatwa, tolong jelaskan pada mimpiku. In kuntum liru'ya ta'burun, kalau kamu boleh mentadbir mimpi. Kerana raja expect bahawa yang dilantik menteri-menteri ni ada kepandaian masing-masing lah. Dan bersedia untuk pandai. Sebab nama menteri ni dia bukan sekadar kena pandai, dia juga kena bersedia untuk pandai. Maksudnya dia sentiasa belajar. Jangan buat bodoh. Kau buat bodoh, ke depan tak dapat dah. Tak akan dilantik lagi. Kerana bila raja cakap, dia mesti siapkan jawapan. Lalu kata mereka, qalu, mereka berkata. Berarti mereka senada dengan maksud mereka tak ada pengetahuan. Adrasu ahlam, itu mainan tidur. Adrasu ahlam, cuma mainan tidur. Bercampur-campur mimpi. Mimpi kan tuanku, dia bercampur-campur datang. Mantap betul lah. Tetapi dia tahu, soalan raja tak nak dengar perkataan itu. Raja ni orang berkuasa, kalau ditanya, dia nak jawapan. Dia bukan nak suruh pelekeh soalan dia. Ataupun menganggap bahawa macam tak ada nilai lah soalan ni. Tidak. Namanya raja, namanya orang berkuasa. Kalau ditanya, mana jawapan? Kita ayah, kalau tanya soalan ke anak kita, kita mesti nak jawapan. Yang memuaskan hati kita. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin. Bila tengok raja tak boleh terima konsep dia kata ini mainan tidur. Kerana mimpi ini menakutkan. Kerana raja bukan tak pernah bermimpi. Selama ni mimpi dia diabaikan. Tapi mimpi ini lain. Maka dia tahu ini bukan sebagai adrasu ahlam. Lalu para menteri kabinet berkata, wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi'alimin. Kami sebenarnya tuanku tak tahu takbir mimpi. Maka ini satu kaedah betul. Kita tak tahu, kata tak tahulah. Tapi macam saya kata raja, dia tak akan berpuas hati dengan jawapan tak tahu. Maka raja akan bertanya siapa yang tahu. Dan kita dah sebut kisah pemberi minum raja yang telah dibebaskan. Dia telah bermimpi dan telah ditambil oleh Yusuf. Sekarang dia, waktu dalam mesyuarat, tukang tuang air memang ada. Kita tengok mana-mana, menteri dan sebagainya. Biarlah mesyuarat penting mana pun, yang tukang tepi, tukang tuang air, tukang susung kuih itu ada. Maka tukang tuang air, VIP raja ini mencelah dan berkata, wa qala alladhi, dan telah berkata orang naja minhuma, yang selamat salah satu daripada dua ni. Maksudnya dua banduan. Dia antara orang yang terselamat. Wa dakara ba'da ummah, dia mula teringat ba'da ummatin, selepas tempoh panjang. Kata ummah ini ialah tempoh panjang. Dia teringat Yusuf ada beritahu tentang dirinya, beritahu pada raja, aku tak bersalah. Maka bila datang mimpi ni, dia pun teringat dengan Yusuf yang telah mentadbir mimpi, yang punca dia keluar. Yang telah mentadbir mimpi dengan segala benarnya. Maka baru teringat. Untuk menunjukkan tuan-tuan sekalian kita, bila berada pada jawatan penting, maka kita payah nak ingat orang-orang yang pernah susah dengan kita. Itu fitrah manusia. Bukan kita kadang-kadang dah tak boleh beri kasih sayang pada orang, pernah kita kenal ketika mana kita susah. Bila kita dah senang. Sebab tu kata Imam Syafi'i, siapa yang dia ada kawan, lalu kawan dia jadi pemimpin, masih berikan sedikit kasih sayang padanya, memang dia kawan yang baik. Kerana kebiasaan orang bila jadi ketua, dia tak akan ingat lagi kawan lama. Tak akan ingat. Dia akan mencipta kawan baru yang akan mengekalkan kuasa dia. Sebab kawan-kawan lama bukan boleh kekalkan kuasa dia. Itu perangai seorang bila ada kuasa. Tapi kalau kita tengok geng-geng kita, dah jadi YB, jangan berharap sangat dia ingat ke, dia memang tak ingat pun. Tunggu bila nak ngundi, dia ingat balik kita. Dia ingat dia. Itu normal. Itu kalau saya katakan kita ada kawan yang ada kuasa, dia ingat kita, ini luar biasa. Dia telefon kita, itu lagi luar biasa. Maka ini cerita kisah pemberi ataupun penyedia minum VIP raja. Ana unabbiukum bi ta'wilihi fa'arsilun. Aku akan beritahu mimpi ini, kata penuang air raja ini. Fa'arsilun, utuskan aku, hantar aku kepada orang yang aku tahu nak tanya. Lalu ia diizinkan, maka dia terus masuk penjara kembali. Waktu dia jumpa Yusuf, dia terus berkata, Yusuf,
Wahai Yusuf, ayyuhas siddiq, wahai yang benar. Wahai yang benar dalam segala-galanya, wahai orang baik, wahai orang soleh, aftina, berikan fatwa kepada kami. Urgent ni, beri fatwa kepada kami. Fi sab'i baqaratin siman, iaitu 7 lembu yang gemuk, yakuluhun, dimakan, sab'un ijaf, 7 lembu yang kurus. Wa sab'an sumbulatin, wa sab'i sumbulatin, 7 tangkai khudrin yang subur, wa ukhra yabisatin, dimakan oleh 7 tangkai yang kering. La'alli, semoga aku, arji'u ilan nas, pulang kepada manusia untuk beritahu, la'allahum ya'lamun, supaya mereka tenang. Sebab bila raja takut, semua rakyat takut. Dalam kaedah pemerintah memang begitu. Bila peringkat atas ketakutan, rakyat lagi takut. Pemerintah di atas dah cakap ekonomi kita mungkin tak berapa elok, habis bawah tu dah. Maka demikian kisah raja ni diganggu oleh mimpi tadi. Maka lihat Yusuf, ketika mana dia ditanya tentang mimpi ini, dia tahu siapa bermimpi. Dia tak pun tanya siapa mimpi, siapa, dia tak tanya, dia terus beri jawapan. Dan dia pun tak kata, alamak kau ni ada kerja, barulah ingat kat aku. Dulu tak ingat, dia tak mengungkit, dia diam je. Kan kita dah sebut semalam, bagaimana Yusuf AS ditegur, kenapa minta tolong makhluk. Maka Yusuf tidak akan ulang balik. Bila diungkit kau, kenapa tak ingat aku? Maknanya dia seperti mengharap balik makhluk. Sebab itu kalau orang tu benar tawakalnya pada Allah. Kita tuan-tuan kalau minta tolong orang, dia tak tolong kita. Kita tak ungkit balik, dulu aku minta tolong, kau tak tolong. Sebab kita tak bergantung kat dia. Kalau kita ungkit, maknanya kita memang bergantung pada dia waktu kita minta tolong. Antara watak orang yang memang bergantung pada Allah. Bila dia susah, dia pun minta tolong, Mang tolong aku, contoh. Mang kata aku tak tolong, tak ada duit. Sebagai contoh lah. Kemudian dia pun, barangkali dah senang, Mang pula susah. Mang pun datang, ni pinjam sikit duit. Dulu aku susah kau tak tolong, berarti dia dulu bergantung pada Allah. Tapi kalau dia melihat kurnia Allah, dia tak payah ungkit apa-apa. Kerana Allah jadikan dia cuma sebab semua. Kerana Allah nak hantar pertolongan lebih baik. Sebab itu Yusuf AS tak ada mengungkit. Dulu kamu tak datang, aku dah takbir mimpi, bla bla bla, tak ada. Tetapi Yusuf AS terus menjawab persoalan. Yusuf berkata, tazra'una sab'a sinina da'aba. Kamu kena bersungguh-sungguh bercocok tanam dalam tempoh 7 tahun. Perkataan da'aba makna berterusan. Jangan duk berniaga, jangan buat benda lain. Kerja kamu cuma cocok tanam. Yusuf AS mengajar fokus kepada satu bidang ekonomi. Jangan hal yang lain, jangan. Ternyata bidang ekonomi ini yang menjadi keperluan dunia semuanya dalam tempoh gawat. Apa dia? Pertanian. Tentu kalau kita kaji dalam sistem ekonomi negara dunia, negara yang menjadikan negara mereka sebagai negara pertanian, mereka akan terselamat daripada kegawatan ekonomi. Sebab kegawatan ekonomi bermula daripada keperluan demand manusia pada makanan. Kerana manusia akan lebih fikir tentang makan minum. Akhirnya satu makanan tadi mungkin bernilai dengan harga berjuta. Sebagaimana berlaku dari inflasi di Nigeria satu ketika dahulu, di beberapa buah negara Afrika, sehingga beratus juta harga beras untuk 1 kilo. Menjaga tanaman, mereka jadi orang kaya. Bahkan sebagaimana kita zaman Jepun dulu. Nak beli beras, nak beli gandum, duit Jepun tersusun tinggi ni. Untuk dapat 1 kilo gandum, tak ada nilai. Tapi gandum tu bernilai. Beras tadi bernilai. Akhir siapa sorok beras akan dipancung oleh Jepun. Zaman kita dulu. Ya, Yusuf dalam menyelesaikan kemuliaan ekonomi. Tuan-tuan, ekonomi ni dia runtuh macam mana pun, lagi mana kita ada makan, okey. Sebab tu bila runtuh je ekonomi, maka food panda pun keluar. Semua makan. Maksud saya lah ceritanya tentang makanan. Macam mana pun manusia makanan, akhirnya industri makanan yang paling melonjak. Grab food lah, Grab panda, semua. Sebut jenis makanan dia akan melonjak. Luar biasa. Permintaan luar biasa. Mak dah order, anak pun order, semua order. Tengok 10 motor depan rumah. Ya, 10 orang order belaka. Maka industri ini ataupun asas ekonomi naik. Sebab itu saya katakan, orang yang jaga pemakanan atau jaga sumber makanan, negara ni agak suka untuk bankrupt. Akan suka untuk mungkin. Bila negara-negara Eropah mulai sibuk dengan industri, pembikinan industri, perkilangan dan sebagainya, mereka mula menyempitkan tanah-tanah pertanian, akhirnya mereka menjadi negara-negara yang diisytiar muflis.
seperti Portugis, seperti Spanyol. Jadi isyaratkan muflis. Bila semua makanan terpaksa diimport daripada luar. Sebab itu negara Israel jaga sistem pertanian ni. Sehingga Israel, negara haram Israel menjadi pengeluar produk pertanian dunia. Bahkan mereka menggunakan negara-negara lain sebagai port untuk mereka buat pertanian. Mereka cari negara lain yang banyak tanah, mereka duduk situ, mereka buat pertanian. Sementara di negara mereka jajah. Mereka cukup jaga makanan. Bahkan bila kita sebut keluar Dajjal nanti, Dajjal akan bawa makanan. Dia akan bawa roti, dia akan bawa air. Ketika mana sumber ketika itu manusia kelaparan. Maka ini cerita sumber makanan. Lepas tu kita sendiri pun tuan-tuan kalau kena quarantine, duit banyak tak guna tapi makanan banyak, sihat kita quarantine. Ya pagi goreng kari pat. Masuk ke 10 goreng kepuk ekor. Banyak stok 2 tahun simpan. Ni habis quarantine naik 30 kilo. Makin sihat. Artinya itu dari sudut ekonominya. Maka kata Yusuf AS, tazra'una sab'a sinin, hendaklah kamu bercocok tanam dalam tempoh 7 tahun da'aban dengan bersungguh-sungguh. Fama hasadtum, bila kamu tuai, bila kamu ketam, fazaruhu fi sumbulih, kamu kena tuai dengan tangkai-tangkai sekali. Jangan diasingkan bijinya daripada tangkai. Kenapa? Sebab bila berlaku kegawatan ekonomi, bukan kita je nak makan, binatang pun nak makan. Kalau diceraikan bijiran tadi daripada tangkai dia, maka kita terpaksa juga berebut makan dengan binatang-binatang. Bila kita dalam keadaan tertentu. Binatang pun nak makan. Bila sumber kita ini terpaksa berkongsi, maka ia mula berlaku keterbatasan. Maka binatang mungkin mati. Tapi Yusuf kata tinggalkan dengan tangkai-tangkai, sebab tangkai tadi boleh jadikan untuk dedak. Jadi dalam musim kemarau, tangkai tadi boleh dimakan oleh binatang. Diproses jadi dedak. Yang kedua kata ulama', Yusuf AS kata, tinggalkan apa yang kamu tuai tanpa kamu ceraikan. Biar dia dengan tangkai-tangkai sekali, supaya dikekalkan kesegaran. Yang ketiga, supaya dia tidak mudah dimakan oleh sus ataupun kita katakan perosak, binatang perosak. Dengan ada tangkai tadi. Dia fokuskan mungkin makan tangkai dulu sebelum makan isinya. Maka ini pandangan ataupun ta'bir yang Allah ilhamkan, wahyukan pada Nabi Yusuf. Disimpan tadi dengan tangkai sekali. Ya mungkin kita tak macam mana simpan tangkai baik. Simpan beras sudahlah. Contoh kalau kita simpan beras, bubuk pun datang. Tahu bubuk? Bubuk ni macam serangga perosak. Akhirnya simpan beras baru 3-4 bulan, berdebu beras. Bubuk. Tapi kalau dengan tangkai, bubuk tak mampu. Dia kena makan tangkai dulu. Ini hikmah cara penyimpanan. Menyimpan suatu kerana simpan dan tempoh yang panjang. Illa qalilan mimma ta'kulun, malaikat sedikit kamu makan. Kalaupun kamu nak ceraikan daripada tangkainya untuk kamu makan. Artinya 7 tahun bersungguh-sungguh tanam. Kemudian simpan banyak-banyak. Cuma tangkai, bersama tangkai sekali. Yang ketiga makan cuma sikit. Summa ya'ti min ba'di dzalik, kemudian akan datang selepas 7 tahun makmur subur. Sab'un syidad, 7 tahun yang susah. Perkataan syidad susah sangat. Sehingga ketika itu bumi mati, bumi kering kontam. Haiwan binatang juga mati. Bahkan sekeliling negara Mesir ini, termasuk efek pada Palestin dan lain-lain negara. Kerana kemarau ini bukan sekadar melanda Mesir. Kerana musibah ni tuan-tuan, kalau cuma melanda beberapa buah negara, dia tak akan jadi konflik ekonomi. Tapi bila dia melibatkan semua negara, jadi konflik ekonomi. Umpama COVID, kerana dia, kalau dia cuma berlaku kat Malaysia, dia tak akan berlaku konflik ekonomi. Tapi bila dia berlaku satu dunia, dia konflik ekonomi. Macam banjir. Banjir tu kalau berlaku seluruh negara, dia akan menjadi muflis negara kita. Tapi bila dia berlaku beberapa buah kawasan, dia tak akan jadi konflik negara. Tetap ada orang boleh tolong dan sebagainya. Terutamanya kalau kita lihat dalam pengurusan bencana negara, kalau sekiranya rakyat masih dapat menolong sesama mereka, artinya belum klimat kesusahan. Tapi sampai peringkat rakyat pun tak boleh tolong sesama mereka, berarti itu betul-betul susah. Maka kerajaan yang mengambil secara totally. Baik kata Yusuf lagi, ya'kulna ma qaddamtum lahun, maka kamu makanlah apa yang telah kamu simpan tadi. Illa qalilan mimma tuhsinun, melainkan sebahagian lagi kamu kena simpan, kena pelihara, kamu kena jaga. Summa ya'ti min ba'di dzalika amun fihi wasun nas, dan selepas 7 tahun kemarau, maka akan kembali dunia menjadi normal.
akan kembali turun hujan yang lebat, akan kembali manusia dapat memerah buah zaitunnya, buah anggurnya, memerah buah-buahan, boleh makan jus. Kalau nak tahu tanda negara atau tempat itu mewah, banyaknya air jus. Kalau orang boleh minum air jus, maknanya mewah. Kita kan kalau kat hotel boleh minum air jus. Kat rumah payah nak minum air jus, kena makan buah. Tapi bila buah tu banyak sangat, kita buat jus. Jadi sini Allah mentakbirkan mewahnya tadi disebut perkataan wa fi ya'sirun, dan mereka memerahnya menjadi jus. Memerahnya. Dia buah-buahan tadi semua diperah jadi air buah. Maknanya dah kaya. Bila? Bila selepas 7 tahun. Arti Nabi Yusuf AS menyebut tentang tempoh 14 tahun. 7 tahun pertama aman, makmur, subur. 7 tahun yang kedua teruk sangat. Dan selepas 7 tahun yang kedua, maka berlakulah apa yang disebut sebagai kembali normal, kesetonsaan ekonomi. Sehingga setengah ulama memberi suatu perkiraan bahawa siap musibah klimaks dia akan berlaku dalam tempoh 7 tahun. Dan setiap kesenangan itu juga akan klimaks dalam tempoh 7 tahun. Dan kalau kita memang berada dalam nikmat, 7 tahun pertama, jaga elok-elok. Urus keuangan betul-betul dalam tempoh 7 tahun. Sebab selepas 7 tahun pertama, kita akan pasti mengalami 7 tahun yang agak sukar. Dalam prospek negara ataupun ekonomi individu sekalipun. Kita pun macam roda, kadang waktu senang, kadang kita susah. Mungkin tempoh saat saya beberapa tahun ni mudah rezeki, saat meniaga jadi-jadi. Hati-hati nanti kamu jatuh. Maka tempoh kamu jadi, simpan elok. Simpan banyak. Kelak ada semua benda tak jadi. Arti ini pengurusan ekonomi yang bijak. Arti seolah-olah tuan-tuan, setahun untuk menjaga setahun. Setahun untuk menjaga setahun. Maksudnya kalau kita kerja setahun, income kita tahun ni boleh jaga tahun depan kalau kita tak kerja. Maka itu betul pengurusan ekonomi. Kalau kita kerja 2 tahun, berarti kita boleh jaga 2 tahun yang tak kerja. Tapi yang berlaku sebaliknya. Kita kerja 20 tahun, berlaku masalah 4 bulan, kita tak boleh handle. Kita dah tak boleh handle. Dan kan kita lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf ajar, 7. Seolah setiap tahun yang disimpan, muakhir setahun yang ada masalah. Maka 7 tahun ni, lawang 7 tahun ni. Ini pengurusan ekonomi yang bijaksana. Mana-mana negara yang tidak mengamalkan dasar simpanan, maka dia akan ada masalah. Sebab itu kita lihat negara-negara yang result negaranya sedikit dan sebagainya, mula dilanda dengan krisis ekonomi, dengan muflis, dengan berhutang, datang IMF, buat satu pinjaman untuk penjajahan negara, datang kuasa besar ekonomi seperti China untuk menguasai negara-negara yang tak ada duit, lalu menguasai ekonomi negara mereka. Maka umat Islam perlu melihat surah Yusuf ini, surah yang merungkai persoalan dan juga kemelut ekonomi. Ia bukan sekadar kemelut ekonomi negara, bukan saya melihat ia juga tentang kemelut ekonomi peribadi. Kita secara peribadi pun kena bijak. Ada waktu tuan-tuan kita sihat, kita boleh kerja. Sebab itu kaedah untuk kita keluarkan contoh duit KWSP secara melampau-lampau membahayakan kita. Dari sudut pengurusan ekonomi. Kalau boleh keluar sikit-sikit tak apa. Keluar banyak tak apalah ustaz, kita pun tak tahu. Tuhan solusi mati baik, kita keluar kita tengah susah. Tiba-tiba panjang umur lagi susah kita. Maka pengurusan itu mesti bijaksana. Setiap orang kena ada, setiap individu ada kesadaran itu. Bahawa memang Allah jadikan dunia ni tuan-tuan dia akan ada naik turun. Ekonomi dia akan ada naik turun. Kita tak boleh kata naik selalu. Nabi bersabda, Hakun 'ala Allah alla yartafi' syai'un minad dunya illa wada'ahu. Menjadi sunatullah, tidak ada sesuatu yang naik melainkan Allah akan jatuhkan. Kita tengok kereta pun sama. Kereta ni mula naik, akhirnya jatuh. Banyak syarikat-syarikat kereta dahulunya hebat, akhirnya jatuh. Akhirnya struggle untuk mencari pasaran. Contoh syarikat kereta di Amerika, mereka perlu menguasai paling kurang 40% daripada pasaran. Kalau kita syarikat kereta kita Malaysia, Proton, Produ, menguasai pasaran sekitar 57%. Ini minimum untuk mereka kuasai pasaran. Kira gagah, strong. Di Amerika syarikat besar mereka. Berlawan dengan syarikat Jepun, syarikat Korea, syarikat daripada lain negara untuk kekal 40%. Dan mereka jadi masalah besar. Dia pengurusan ekonomi, dia akan turun. Walau dulu mereka pengeluar kereta pertama dunia. Kita mengaji sejauh zaman kecil dulu. Kita dengar Ford, kereta Ford. Henry Ford. Dan lain-lain yang kereta Ford. Tak bunyi lagi kereta-kereta lain. Tapi kenapa mereka?
jatuh. Sesudah mereka naik, kan itulah dunia. Dunia tuan-tuan jangan teruja dengan ekonomi yang naik, dia akan jatuh. Jangan teruja dengan kita sekarang banyak duit, saya tak tahu nak buat apa ni duit, simpan. Buat sesuatu yang bermanfaat, kerana kelak kamu kan tak ada duit. Kelak kamu akan mengalami benda ni. Macam saya katakan, siapa jangka tentang COVID yang memberi kesan besar pada ekonomi? Mereka orang yang memang menyimpan dan berjimat, maka mereka tetap jalan macam biasa. Tak terjejas banyak. Saya tak kata tak jalan, so tak terjejas banyak. Barangkali tempoh ni lah mereka cipta kekayaan pula. Sebagaimana kisah negara Mesir, Mesir waktu gawat ini mereka mencipta kekayaan. Kerana semua negara terpaksa membayar harga untuk membeli makanan yang disimpan oleh Mesir. Termasuklah keluarga Nabi Allah Yusuf yang kita akan ceritakan nanti bila terpaksa sejarah ataupun musibah ini menjadi suatu titik permulaan bagaimana bertemu berkumpul kembali dua keluarga ini. Baik, ini takbir Yusuf sebelum baginda bertemu dengan raja. Wallahu a'lam.